Suami tak suka aku kerja, tapi halang aku berhenti. Assalamualaikum semua. Nama aku Alia, bukan nama sebenar. Berusia lewat 20-an. Baru berkahwin setahun lepas dengan suami aku, Zaki. Juga bukan nama sebenar. Suami aku tua 2 tahun daripada aku. Kami kahwin lepas beberapa tahun berkenalan dan bercinta. Zaki membesar bersama ibu dan adik-beradiknya yang lain selepas ibu bapanya bercerai. Aku pula dibesarkan oleh ayah selepas ibu meninggal dunia. Ada beberapa isu dalam perkahwinan kami. Isu yang pertama, isu kerjaya. Aku dan dia boleh dikatakan berjaya dalam kerjaya masing-masing. Kerja aku memerlukan aku untuk keluar negara beberapa kali setahun. Zaki pula tak gemar dengan kerja aku sejak kami bercinta lagi. Tapi aku tetap pergi sebab aku rasa aku tak ada buat salah pun. Jadi kenapa aku harus berundur dan mengalah? Kalau dia kena outstation sekalipun, aku okey je sebab aku tahu itu memang kerja dia. Lagipun memang bagus untuk kembangkan kerjaya dia. Tapi bagi dia, tak bagus perempuan travel jauh-jauh. Lebih-lebih lagi kalau pergi seorang diri. Setiap kali aku nak keluar negara atas urusan kerja, kami mesti bertekak. Tak sah kalau aku tak bergaduh. Sampaikan aku pernah menangis masa hadiri meeting sebab dia buat perangai, cakap benda-benda yang menyakitkan hati aku ni. Aku ni dah terbiasa hidup berdikari. Dah biasa travel luar negara sorang-sorang sejak zaman universiti lagi. Ayah pun benarkan aku pergi sebab dia tahu aku pandai jaga diri. Tapi kenapa Zaki tak pernah nak faham macam ayah aku faham? Dan apa yang paling tak faham sekali, dalam keluarga Zaki, makcik-makcik perempuan dia semuanya berkerjaya dan berjaya, termasuklah maknya sendiri. Aku tengok diorang selalu juga travel atas urusan kerja. Kejap-kejap pergi Dubai, pergi London, Jerman dan macam-macam negara lain. Kalau dalam negara ni tak payah cakap lah, sebulan sekali melancong agaknya. Bila aku bangkitkan hal ni, dia kata diorang lain dan banyak pengalaman. Aku ni pula baru nak kenal dunia. Senang je orang nak ambil kesempatan. Bukan aku nak belagak, tapi kalau aku tak kompeten dan senang diambil kesempatan, tak adalah bos aku bagi kepercayaan kat aku jadi wakil dia keluar negara. Walaupun masa tu aku baru 2 tahun bekerja dengan syarikat dan tak pernah ada insiden berlaku sepanjang lebih 10 kali aku keluar negara, baik masa aku travel atau atas urusan kerja. Kalau dia boleh pula ke mana-mana, tapi kalau aku banyak pula hujah dia. Contohnya, dia pernah perli aku sebab balik lambat dari kerja. Dah kahwin tu bukan nak jaga suami, sibuk kejar duit lagi, katanya. Tapi kalau dia yang lambat, tak apa pula, tanggungjawab kat tempat kerja, katanya. Bila aku acah-acah cakap nak berhenti kerja, dia tak bagi pula. Katanya kos sara hidup sekarang tinggi, tak cukup seorang kerja. Tapi bila aku nak kerja, banyak betul cekadak dia. Dia pernah janji dengan aku akan lebih open-minded, tapi tetap ulang balik perangai lama. Sampai aku dah jadi fed up. Isu yang kedua, kerja rumah. Kami sama-sama bekerja, sama-sama menyumbang dari segi keuangan, sama-sama memegang jawatan profesional. Balik kerja, sama-sama penat, tapi aku seorang je yang kena masak dan bersihkan rumah. Zaki pula terus duduk di sofa dan main games. Dan macam raja, aku yang kena berhempas pula seorang diri kat dapur. Bila aku tegur dan minta tolong, dia kata dia tak pandai lah, apalah. Minta tolong masak nasi kalau aku balik lambat pun tak boleh. Tak usaha dan tak nak cuba pun. Lepas tu yang aku geram, dia bandingkan aku dengan mak dia. Dia kata mak dia kerja hebat juga, tapi ada masa untuk masak dan buat kerja rumah sambil jaga 6 orang anak lepas bercerai. Kadang-kadang tu bila aku berangin, aku cakap juga, ayah aku pun pandai masak dan kemas rumah. Walaupun ada anak perempuan, tak pernah lepaskan semua kerja rumah ke atas aku lepas bercerai. Jadi kenapa dia tak boleh buat perkara yang sama? Kalau gaduh pasal hal tu, kami akan bermasam muka paling lama 2 hari sebelum berbaik semula. Tapi isunya tak pernah selesai pun. Isu yang ketiga, nafkah. Duit kami, semua perkara bahagi 50-50. Ansuran rumah, bil utility dan makan minum. Aku pun jenis
tak berkira sebab dah terbiasa hidup berdikari dan dah pandai cari duit sendiri sejak muda lagi. Tapi Zaki ni jenis berkira dengan bini sendiri. Semua nak berkira. Contoh, kalau singgah beli roti pun, itu pun nak resit. Siap ada ledger kira-kira lagi. Tapi kalau dengan mak dia tak pula berkira. Terus bank in kalau mak dia minta. Padahal mak dia tu masih bekerja. Gaji bersih lebih 10,000 sebulan. Berkat kalau tak berkira dengan mak katanya. Dengan aku ni, RM1 pun tak pernah bagi. Aku pun awalnya tak kisah pun pasal benda tu. Biarlah dia nak bagi duit kat mak dia. Tapi bila semua benda pun dia nak kira-kira, aku pun mulalah rasa tak ikhlas. Satu benda yang buat aku kecil hati, aku pernah tanya dia, katakanlah you tak kahwin dengan I, tapi kahwin dengan orang lain, tapi bercerai. Lepas tu ex-wife you minta duit lebih dari you sebab anak nak sekolah private. You bagi tak? Immediately dia jawab, apa hal pula? Duit anak, bagi-bagilah. Bukan I buat anak tu sorang-sorang. Dia kerja juga, kan? Terdiam aku dibuatnya. Dia tak tahu ke yang nafkah anak tu tanggungjawab bapa sepenuhnya. Start dari sini, aku dah macam tawar hati sikit. Pernahlah aku pasang ceramah kuat-kuat pasal tanggungjawab nafkah suami dan ayah kat depan Zaki. Aku tahu dia dengar, tapi tak ada perubahan pun. Isu yang keempat, berbelanja. Gaji Zaki lebih banyak daripada aku, tapi tak pernah ada simpanan. Padahal kereta dia, mak dia dah beli masa belajar dulu. Habis bayar dah pun. Bayar bil dah bagi 2, tapi tak pernah cukup. Bila time nak renew insurance and road tax, mulalah muka berkerut tak ada duit. Padahal dia ada hutang PTPTN je. Aku yang masih ada hutang kereta dan pelajaran pun tak pernah merungut. Nak kata aku jimat sangat pun tak juga. 2-3 kali seminggu mesti beli kopi mahal. Dan selalu juga self-reward pergi spa and salon at least sebulan sekali. Makan tempat best-best, bagi duit poket untuk ayah. Dah belanja macam tu pun aku masih mampu ada lebihan duit 4 angka every month as savings. Tapi dia 5 hari terakhir sebelum gaji, mesti duit dia dah habis. Akulah yang kena support sana sini. Aku sebolehnya tak nak berkira, tapi aku pelik duit dia pergi mana. Bila aku tanya duit dia buat apa, dia kata dia bagi dekat mak, beli games online, duit transport pergi kerja. Banyak duit habis kat lunch tempat kerja. Untuk makluman, area tempat suami aku kerja tu memang mahal. Sehari lunch tak lari RM30 sebab dia jenis lunch ikut kawan-kawan kerja yang jenis makan tempat yang mahal-mahal. Tapi aku still tak boleh brain macam mana duit dia boleh habis semua. Perbelanjaan rumah dan bill after split baru dalam 1,500 setiap seorang, termasuk barang-barang dapur. Tak pernah dia bagi lebih daripada tu. So balance gaji dia plus minus berbaki lebih RM3,000. Lepas tolak EPF sok-sok untuk dia buat apa yang dia nak. Tak termasuk claim plus allowance lagi. Tapi sentiasa tak cukup. Aku selalu curi-curi check phone dia diam-diam. Tak ada apa-apa. Kod-kod message Along ke, perempuan lain ke, pinjam kat bank ke, nothing. Aku pernah check juga CTOS and CCRIS dia. Tak ada hutang lain juga. Cuma ada hutang PTPTN je. Bank statements dia pun aku check. Tak ada transfer ke akaun mencurigakan atau berbelanja di tempat yang menjurus kepada perempuan lain. Ada lagi beberapa isu minor yang lain, tapi 4 ni lah yang paling mengganggu fikiran aku. Sebenarnya Zaki ni orangnya baik dan tak pernah sekali pun meninggikan suara pada aku. Tapi perkara-perkara yang aku sebut tadi itulah yang buatkan aku kadang-kadang overlook semua kebaikan dia. Aku doa agar suami aku ni berubah. Semoga dia cepat sedar. Aku takut lama-kelamaan aku jadi turn off dan hilang perasaan dekat dia. Minta jauh lah. Aku berdoa juga supaya semoga kami dikurniakan anak. Mungkin bila dah ada tanggungjawab berat, baru dia tahu langit tu tinggi atau rendah. Sekian.